Kita bawa ke studio pada pagi ini iaitu bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasid bin Supri, merupakan pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Kita sama Intan. Alhamdulillah sihat. Ya. Jadi Ustaz, kita bawakan mengenai dengan rebutlah keistimewaan puasa 6. Jadi sebagai mukadimah, mungkin boleh Ustaz kongsikan apakah fadilat ataupun keistimewaan puasa 6 dan hukum berpuasa 6 di bulan Syawal ini. Baik, terima kasih sama Intan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita ni bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni telah dikurniakan limpah dan kurnianya juga. Kita ni dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dalam keadaan yang baik. Walaupun ada sedikit perbezaan daripada suasananya, keadaannya. Mungkin sebelum ini alhamdulillah okey. And then apa yang penting sekali, kita ni haruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita ni yang kita ni lakukan khususnya pada bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni berdoa juga mudah-mudahan kita ni diberikan rezeki lagi untuk bertemu di bulan Ramadan akan datang. Amin insya-Allah. Amin amin amin. Jadi kita ni sudah pun berada di penghujung bulan Ramadan. Yang mana hari ini 27 Ramadan. Okay, 27 Ramadan. Jadi masuk saja maghrib nanti kita ni masuk ke 28 Ramadan. Jadi ini sudah indikatornya yang bahawa kita ni sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Selepas saja Ramadan kita ni akan menjemput bulan Syawal. Lagi batah hari raya ni orang kita ni. Jadi sebenarnya kita ni masuk saja bulan Syawal, kita ni mesti bergembira. Walaupun suasana tahun ini COVID-19, janganlah kita ni bersedih terpulang. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tu bersama kita ni. Jadi kenapa kita ni mesti bergembira menyambut hari raya Aidilfitri ni? Kerana hari raya Aidilfitri ini merupakan hari kemenangan umat Islam setelah kita ni berjaya melawan hawa nafsu kita ni tu, berpuasa di siang hari. Jadi balik semula ke tajuk asal kita ni pada pagi ini, iaitu tajuknya apa tadi? Puasa 6 ya. Pasal apa ni namanya? Merebutlah keistimewaan puasa 6. Okay, jadi pasal keistimewaan puasa 6 ni, asal kita ni sabut bulan Ramadan, kita ni faham. Bulan Ramadan ni, sabut saja bulan Ramadan artinya puasa. Sabut saja bulan Ramadan artinya sembahyang tarawih, tadarus Al-Quran. Jadi kesimpulannya di sini, bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling mudah untuk kita ni mengaut keuntungan pahala. Betul. Sebab apa? Setiap amalan yang dilakukan oleh hamba Allah itu akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun pahala yang kita ni dapat banyak di bulan Ramadan ini indah terputus begitu sahaja. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebab apa? Allah membagi peluang lagi kepada kita ni untuk mendapat pahala yang berlipat kali ganda tu di bulan Syawal. Ini sebenarnya adalah amalan yang orang dirabutkan oleh para solehin, iaitu puasa sunat 6. Jadi ada sebuah hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya di sini, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana itu artinya puasanya di bulan Ramadan tadi dan 6 hari di bulan Syawal itu seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Okay. Jadi di dalam hadis tersebut sudah menjelaskan bahawa ganjarannya tu kita ni puasa saja sebulan di bulan Ramadan, sebulan dalam 29 ataupun 30 hari. Lepas tu kita ni sambung lagi 6 hari di bulan Syawal.
puasa kita ni tu ganjarannya macam kita ni puasa setahun. Jadi cuba tanya diri kita ni, mana satu lebih mudah? Kita ni puasa selama berapa tu 36 hari untuk mendapatkan pahala setahun, ataupun kita ni puasa setahun 360 lebih hari atau? Mana satu lagi mudah sebenarnya? Saya pilih yang kedua itulah. Yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama lah. Okay. Di dalam Al-Quran juga ada menyebutkan bahawa seseorang yang melakukan satu kebaikan, ganjarannya adalah sebanyak 10 pahala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 160, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Tafsirannya, sesiapa yang membawa kebajikan yakni pada hari kiamat, maka baginya pahala 10 kali ganda daripada amalnya. Jadi perkara ini dikuatkan lagi dengan hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu syahrin bi asharati ashhur wa sittati ayyamin ba'dahunna bi syahraini fazalika tamam sanah. Maksudnya, berpuasa sebulan di bulan Ramadan itu menyamai dengan berpuasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari selepasnya di bulan Syawal menyamai dengan 2 bulan berpuasa. Maka yang demikian itu apabila dicampurkan menjadi genap setahun. Ini hadis daripada Al-Baihaqi. Paling simple saja, mungkin kadang-kadang orang ketanya ni kurang faham lah. Ini saya bagi analoginya saja pasal puasa Ramadan ni dengan puasa 6, macam mana ganjaran pahalanya. Bayangkan saja satu hari kita ni punya majikan, bos kita ni memberi kita ni, ia menganon sarah kita ni. Katanya, siapa yang bekerja penuh sebulannya 29 hari ataupun 30 hari, syaratnya on time, baliknya pun on time, yang penting kerja siap. Okay? Lepas itu ditambah lagi 6 hari bulan yang kedua. Kalau siapa membuat macam itu, katanya, saya membagi ganjaran gaji 12 bulan. Terus, lepas saja selesai semua tu, gaji 12 bulan. Macam mana rasanya tak? Yeah. Jadi, dengan automatic work ethic-nya pun lain sedikit tu, disuruh datang 7.30, dia datang pukul 7. Ni orang bersemangat. Betul. Sama juga ni. Itu baru ganjaran daripada manusia, apalagi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tadi bayangkan ya, jadi seterusnya soalan yang kedua tadi tentang hukumnya. Okay? Hukum. Ini pentingnya kalau sekiranya kita ni berbincang tentang hukum, terutama sekali mengenai dengan puasa 6 di bulan Syawal. Okay? Kita ni perhatikan bulan Ramadannya dulu macam mana. Okey, jadi tadi perhatikan bulan Ramadannya dulu. Kalau sekiranya seseorang itu ia berpuasa penuh di bulan Ramadan sebulan, okey, jadi itu hukumnya adalah sunat ia mengerjakan puasa 6 atau. Okey, sunat. And then seterusnya, jika seseorang itu puasa Ramadan tapi indah penuh, disebabkan ia mungkin uzur, yang uzur syar'i orang katanya, uzur syar'i. Contohnya uzur ini kalau bini-bini haid, nifas, dalam masa seminggu, ia terpaksa indah puasa disebabkan uzur yang ditetapkan oleh syarak. Ataupun mungkin lelaki musafir. Tapi kalau tadi kan bincang cerita pasal musafir, start COVID-19, sempatan dah dibuka tu. Jadi otomatik dia tahu di mana alasannya kan musafir. Dia tahu dari ulu Temburong ke ulu Belayat kali dikiranya musafir, tapi indahlah macam tu. Ataupun mungkin disebabkan ia sakit yang terpaksa ia memakan ubat. Kalau sekiranya ia nak makan ubat ataupun nak masuk ubat ke dalam badannya, memudaratkan dirinya juga. Itu artinya orang itu pun disunatkan untuk melakukan puasa 6. Okay, disebabkan ia ada alasan tertinggalnya puasa Ramadannya tadi itu. Yang ketiga, kalau sekiranya seseorang itu meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, indah tentu pasalnya orang katanya, pagi-pagi makan dia buat Nescafe di rumah tu, atau namanya sengaja tu kuri hidung di dalam-dalam. Atau kalau sekiranya ia membuat semua itu dengan sengaja, maka hukumnya adalah haram ia melakukan puasa sunat 6 atau jangan takkan puasa sunat 6. Puasa sunat yang lain pun diharamkan yang melakukan selagi ia belum mengqada puasanya tadi itu. Wallahu alam. Okey, baik Ustaz. Jadi macam mana kedudukannya? Kalau bolehkah orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan kemudian melakukan puasa sunat 6 hari bulan Syawal? Okey. Macam mana tu? Kedudukannya kalau sekiranya orang itu meninggalkan puasa Ramadan tadi okey. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Tanpa ada syarat tertentu. Ya, sebenarnya siapa yang meninggalkan puasa bulan Ramadan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ia tetap wajib mengqada puasanya tu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tafsirannya,
maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Cuma di sini kelebihan bagi orang yang ada kelonggaran sedikit kalau sekiranya ia meninggalkan puasa itu disebabkan oleh keuzuran. Jadi ia ada pilihan, sama ada ia boleh melakukan puasa sunat 6 itu dahulu, kemudian baru ia mengqada puasanya itu. Tapi ada hukumnya makruh. Ia mengqada puasanya kemudian hari itu hukumnya makruh sebab ia melambatkan perkara yang fardu sebenarnya. Cara yang kedua, ia boleh mengqada dulu, qada puasanya dulu, kemudian baru ia melakukan puasa sunat 6 itu. Diqadanya dulu awal. Ia mau settlekan dulu yang fardu, baru dia melakukan yang sunat. Cara yang paling mudah yang cara terakhir ni. Cara yang terakhir ni paling mudah, disatukannya niat qada dengan puasa sunat. Boleh disatukan sebenarnya. Ada ia punya kitab-kitabnya pun boleh dikatakan disatukan, boleh. Lagi mudah sebenarnya yang ketiga ni daripada kita ni melakukan yang ke satu yang kedua. And then keadaan orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tadi tu, ni mesti qada dulu, settlekan dulu. Macam kita ni orang berhutang kan. Kalau sekiranya orang itu berhutang tapi dalam masa yang sama ia bersedekah juga. Mana satu yang diutamakan? Jadi yang diutamakan adalah membayar hutangnya dulu, kemudian baru ia bersedekah. Baik, terima kasih Ustaz ya. Memandangkan masa kita amat terhad sekali dan tidak dapat mengizinkan kita untuk meneruskan lagi. Walaupun banyak lagi hal-hal yang ingin kita tanyakan Ustaz ya. Tapi apapun insya-Allah di lain kesempatan mudah-mudahan ya. Insya-Allah, amin. Ya, terima kasih ya kita ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz sama-sama atas penjelasannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya.